sesi haluan. Boleh Tuan Haji Ishak? Tak dengar suara Tuan Haji Ishak. Dia pergi mana? Kita minta Tuan Haji Samian lah. Mana tadi Haji Samian? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana pada malam ini sekali lagi kita dapat bertemu dalam program Uswah yang kita adakan 2 minggu sekali. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang dapat menyertai Uswah pada malam ini. Mudah-mudahan ianya memberikan satu kebaikan kepada kita untuk meningkatkan komitmen kita dalam urusan jamaah dan juga kerja kita masing-masing. Saya mengucapkan juga terima kasih kepada saudara Ahmad Fahmi kerana dapat bersama kita malam ini untuk memberikan pengisian. Jadi mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh saudara Ahmad Fahmi akan memberikan suatu yang baik untuk kita memantapkan kepahaman kita dan juga komitmen kita dalam jamaah ini. Jadi saya ingat itu saja yang dapat kita berikan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kita akan bersama dengan Presiden ABIM yang lama saya bersama dengan beliau dalam kepimpinan ABIM dulu. Semua banyak bahagian dalam portfolio ABIM dipegang oleh beliau, termasuk terakhir sebelum menjadi Presiden ABIM beliau di GPM, menjadi CEO GPM Global Peace Mission Malaysia, dan malam ni kita dapat bersama dengan beliau. Ini adalah sesi kedua beliau menjadi presiden. Lantikan pertama dulu sesi yang lalu, ini sesi yang kedua. Saudara Ahmad Fahmi Muhammad Samsudin. Jadi dengan itu kita menjemput beliau untuk membentang kepada kita 2 bahagian dalam pembentangan beliau pada malam ni. Yang pertama, beliau akan memberi kepada kita intisari ucapan dasar muktamar tahun ni yang baru berlalu awal seminggu 2 minggu yang lalu, muktamar ABIM Pusat yang dibuat di Seremban. Dan yang kedua, beliau akan beri garis panduan kepada kita agenda untuk kita bertindak dalam masa sesi setahun ini, apa fokus yang perlu kita buat, apa amalan yang patut kita lakukan untuk menaikkan pendidikan kita, khususnya yang membawa nama perjuangan ABIM ini. Jadi dengan segala hormatnya kita persilakan Presiden ABIM untuk membentangkan pembentangan beliau. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Boleh. Boleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada Ustaz Naim di atas pendahuluan dan juga perkenalan sebentar tadi. Yang saya hormati juga Tuan Haji Muslih, pimpinan Pendidikan Takmir ABIM, dan juga
para guru-guru yang saya hormati sekalian, sememangnya satu kesempatan yang sangat bermakna lah pada malam ini untuk saya hadir secara maya pada malam ini untuk bersama-sama dengan semua penggerak ataupun kita boleh sebutkan juga sama ada dalam kalangan kita merupakan pentadbir, penyedia, guru-guru, pengurus pendidikan ABIM ini sendiri, dan saya fikir ruang dan kesempatan ini memang hasrat saya juga. Kalau sebelum ni disebutkan bahawasanya jumlah guru-guru ABIM ini sebenarnya jumlahnya ramai, walaupun malam ni mungkin ada sekitar 130 130 orang gitu. Namun demikian, kalaulah ada kesempatan untuk saya secara peribadi bersama dengan pimpinan-pimpinan untuk dapat bertemu secara langsung dan terus dengan semua guru-guru yang saya hormati sekalian. Adapun kita anggaplah usrah pertemuan pada malam ni dia bukan sekadar sebab ianya adalah satu kewajipan yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan, maka kita hadir ataupun kita buka ataupun masing-masing mungkin pada malam ni sama ada memang khusus berada di depan, khusus pada mereka yang buka gambar lah. Tapi kalau yang tak nampak wajah-wajah ni saya tak pasti, mungkin sekarang tengah lipat kain, mungkin malam ni tengah buat rancangan pengajaran untuk esok, barangkali mungkin ada juga yang sedang melakukan apa-apa aktiviti yang mungkin sekadar kita boleh sama-sama dengar lah apa yang mungkin saya akan sampaikan. Saya baru saja pulang dari kita punya markas kita di Anjung Rahmat sebentar tadi. Memang perancangan saya tadi nak duduk dekat situ untuk sesi pada malam ni, tapi oleh kerana mesyuarat pimpinan kanan jemaah yang juga baru usai habis tadi, sempat untuk saya balik semula ke rumah. Saya hari ni pun sengaja berpakaian yang diberikan semasa program Misak tempoh hari juga. Sebab saya tak ada pakaian pendidikan ABIM lain, saya hari ni saja yang pendidikan yang saya ada. Dan semua maklum, kami baru saja selesai melaksanakan Muktamar ABIM yang ke-53 tahun. Maksudnya kalau siapa yang usianya 53 tahun sekarang ataupun yang 5 dekad sekarang ni, boleh nampaklah gambaran usia ABIM ni. Dan menariknya pada tahun ini, kita sengaja untuk melakukan dan melaksanakan muktamar kita di kompleks pendidikan ABIM itu sendiri. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pihak pentadbiran dan juga semua guru-guru yang terlibat, khususnya di Sekolah Sri Seremban, kerana berjayalah untuk melaksanakan muktamar kita. Dan ini juga satu kesempatan yang sangat baik sebenarnya bila mana kehadiran para perwakilan dari seluruh negeri datang untuk bermuktamar dan kita sendiri bawa mereka dan melihat sendiri kita kata apa premis yang ada dan juga lihat sendiri dari segi fasiliti yang kita sediakan dan ruang dan juga kesempatan ini dia tidak hanya terikat dan juga hanya tertakluk pada penganjuran muktamar. Namun demikian dalam beberapa tempoh kebelakangan ni bila saya juga berkesempatan hadir ke beberapa sekolah untuk buat kunjungan, saya fikir fasiliti yang kita ada di peringkat sekolah ataupun yang kita ada hari ini sebenarnya sesuai untuk kita melaksanakan aktiviti-aktiviti ABIM. Sama ada di peringkat daerah, sama ada penganjurannya di peringkat negeri ataupun program-program yang mungkin akan digerakkan oleh pimpinan pusat kelak. Jadi saya fikir ada negeri yang saya pergi, sekolah yang kita kunjungi, memang kita rasa sesuai dan boleh dibuat tamrin, boleh dibuat kata apa aktiviti-aktiviti yang mana pihak sekolah boleh host, sama ada perbincangan dalam bentuk skala yang mungkin tak ramai, less than 50, tengok pada skala-skala dan ikut pada kemampuan di peringkat sekolah. Jadi perkara tu saya fikir satu ketetapan yang kita persetujui untuk kita pergiatkan lagi supaya pimpinan-pimpinan ABIM sama ada di peringkat daerah, negeri ataupun di pusat ni dapat sama-sama mengenali dan juga kita sendiri turun bertemu dengan pimpinan kita di lapangan. Maka dalam penganjuran muktamar tempoh hari, antara perkara yang mungkin saya boleh kongsikan dan saya fikir baik untuk dijadikan satu ketetapan selepas ni, dari segi penyertaan
para guru dan aktivis untuk hadir secara bersama-sama, secara fizikal dan terlibat dalam muktamar ni. Jadi kita tidak mahu hanya sekadar mereka yang terlibat dalam pengurusan pentadbiran yang hadir untuk mewakili ataupun hadir sebagai perwakilan agensi. Sebab bila mana saya lepas tu pergi ke sekolah yang lain pula, saya beritahu yang kita buat muktamar, ada guru-guru yang tak maklum, dia tak tahu. Dan saya ada bagikan juga kepada Ustaz Naim teks dalam bentuk PDF dan juga rakaman YouTube yang mungkin selepas ni saya minta kalau dapat diedarkan dan dapat ditonton semulalah oleh guru-guru, dan ia mengambil satu ketetapan bahawasanya ucapan dasar Habib ini adalah merupakan satu, kita kata apa, policy speech bagi kepimpinan semasa. Jadi kalau nak sebutkan itu memang besar dan panjang dan banyak yang kita telah ketengahkan dalam perbincangan dan juga ketetapan dalam mesyuarat ataupun dalam muktamar yang kita usulkan, termasuk juga selain daripada apa yang saya nak sentuh tentang ucapan dasar ni, sebenarnya setiap tahun saya boleh katakan baik di peringkat masa Ustaz Naim sebagai timbalan presiden yang terakhir, timbalan Presiden Abim sendiri pun, saya boleh katakan bahawasanya usul-usul pendidikan ni menjadi satu keutamaan oleh Abim dalam membawa naratif dan juga bawa kita kata apa, usul ni macam satu pandangan, satu usul yang dikemukakan oleh para perwakilan untuk dibahaskan di peringkat yang lebih tinggi. Jadi saya dimaklumkan macam baru-baru ni saya rasa usul khas pendidikan Abim yang dibawa oleh Abim di peringkat negeri Perak yang memberikan satu, orang kata apa, usul yang beberapa perkara yang menyentuh terus kepada isu-isu yang berbangkit. Jadi saya nak sebut dan kongsikan ni untuk memberikan gambaran bahawasanya kami di peringkat Abim sama ada pusat, negeri, daerah ni sebenarnya concern dan juga cakna kepada apa yang berlaku di lapangan, terutamanya yang melibatkan institusi pendidikan. Maksudnya cadangan-cadangan yang dikemukakan itu, perbahasan yang ada itu sebenarnya melihat secara keseluruhan gambaran bagaimana pergerakan Abim itu yang memang dikenali secara umum sebagai gerakan kependidikan. Maksudnya Abim ini, kalau saya boleh kongsikan lagi, sewaktu saya berada dalam pesawat Saudi Airlines sebagai contoh ya, bila saya berhadapan dengan pramugari pada ketika itu, waktu saya memakai jaket Abim, jadi sebelum nak turun, tengah berdiri nak turun tu, dia tanya kepada saya, dia kata, "Cik ni mengajar dekat sekolah mana?" Dia tanya saya. Saya kata saya bukan cikgu. Tapi sebab dia tengok jaket yang saya pakai tu ada logo Abim, maka dia kata saya ni adalah merupakan pelajar-pelajar ataupun bekas pelajar yang bersekolah di sini. Jadi kita nak sebut bahawasanya ramai dalam kalangan kita, dan saya sebutkan juga dalam pimpinan, mesyuarat pimpinan kanan jemaah, saya sampaikan salam juga pada semua orang, salam daripada pimpinan-pimpinan Wadah Habib dan PKPN kepada semua yang hadir pada malam ni. Secara umum tadi disebutkan juga daripada Profesor Datuk Umar Rizwan Osman sendiri yang menyebutkan beliau ada beberapa orang anak yang belajar di sekolah Habib. Dan beliau dalam perbincangan kami tadi khusus menyebutkan tentang sejauh mana peranan kita dalam menggerakkan alumni sekolah-sekolah yang pelajar-pelajar yang hadir dan terlibat dalam kegiatan dan juga pendidikan yang kita tawarkan ini. Maksudnya saya fikir dalam bentuk yang besar, ekosistem pendidikan kita dia bukan lagi hanya tertakluk kepada siapa yang kita didik, tapi ekosistem yang besar ni saya anggap ia adalah merupakan kita kata apa, strukturnya itu ataupun kelompok yang kita akan santuni dan kita sama-sama nak bersama dengan cikgu-cikgu yang ada di sini melibatkan pertama segmen guru yang kita buat perkongsian dan kongsian pada malam ni. Dan kalau kita boleh buat sedikit analisis berkaitan dengan keberadaan ataupun kita kata skala usia guru-guru ni, saya fikir kita kata apa, proses regeneralisasi dan juga transisi guru-guru yang kelihatannya ada yang khidmat lebih daripada 10 tahun, ada 15 tahun, 20 tahun. Tapi kita melihat juga bahawasanya kemasukan dan penyertaan guru-guru muda tu juga antara jumlah yang agak besar, yang agak signifikan.
yang menggambarkan bahawasanya guru-guru di sekolah ABIM ni juga adalah merupakan para pemuda, para belia dan juga individu yang masih lagi berada pada skala usia yang kita boleh sebutkan kita ni sebagai kita kata aktivis anak muda dan juga belia. Jadi saya sebutkan tadi, bagaimana penyertaan guru-guru ni, saya nak supaya selepas ni kalau kita anjurkan muktamar sama ada di peringkat daerah negeri ataupun di pusat, penyertaan guru-guru juga saya fikir sangat penting untuk kita hadir secara bersama-sama, melihat dan berkenalan dan juga kita dapat secara lebih besar kita kata apa, the guiding ideas apa yang kita nak bawa di peringkat pusat tadi. Ekosistem yang saya nak sebutkan tadi, kita dah ada guru, kita ada pelajar, kita ada alumni dan juga kita sebenarnya menyantuni para ibu bapa. Ibu bapa juga sebahagiannya adalah mereka yang terdiri daripada kalangan usia yang berada dalam kalangan kami sendiri. Saya peribadi sebelum ni sebagai pengurusi baka di Seri Al-Huda yang mana anak-anak kami juga dihantar ke Taski, dihantar ke sekolah ABIM sendiri. Komitmen kita di peringkat pimpinan bukan sekadar kita kata apa hadir ataupun kita sebut tentang ni, tapi kita bersama-sama untuk membantu, kita support dan kita bersama-sama dengan kegiatan yang kita gerakkan di peringkat ABIM itu sendiri. Jadi dalam hal ni saya fikir bagaimana kita nak menyantuni kepelbagaian yang ada segmen tadi, segmen pelajar, guru, ibu bapa, alumni, yang saya boleh sebutkan ada lima aspek ya, guru, pelajar, alumni, parents, yang kita boleh sebutkan sebagai ekosistem yang ada pada hari ini. Jadi bagaimana kalau saya sebutkan kita nak menyantuni stakeholders yang lain? Kita boleh saja pergi buat program di sekolah-sekolah lain. Kita boleh saja pergi ke kementerian melalui itu untuk buat aktiviti-aktiviti bersama dengan pelajar-pelajar lain di luar. Sedangkan hakikatnya kita akui bahawasanya kita sendiri pun tidak lagi ataupun kita tidak sepenuhnya memanfaatkan keberadaan pelajar-pelajar, guru-guru dan juga parents yang ada dalam sektor kita sendiri. Itu satu keutamaan yang saya sebutkan tadi, kalau boleh kita nak menyantuni dan bertemu dengan guru-guru yang ada di dalam ABIM ni, yang ada dalam menggerakkan sekolah kita ni. Maksudnya kita hari ni bukan sekadar sebagai seorang guru, syarat wajib yang ada sama yang tertakluk kepada penggerak aktivis ABIM yang di peringkat agensi-agensi yang lain. Tapi maksudnya kalau kita kata mereka bekerja dengan ABIM, dia bukan sekadar mengisi borang untuk menjadi ahli, namun demikian kita nampak macam ada satu kelompongan dari segi pengisian, dari segi sudut pengisian dan juga aktiviti-aktiviti yang boleh sama-sama gerakkan. Saya bincang tadi dengan pimpinan PKPIM juga, Persatuan Kebangsaan Pelajar-Pelajar Islam Malaysia, bagaimana kita nak memanfaatkan keberadaan guru-guru dan pelajar-pelajar kita ni. Macam mana kita nak dekatkan mereka, bagaimana hari ini kita nak buat ketetapan khususnya di peringkat ABIM itu sendiri untuk kita pastikan bahawasanya ada pimpinan yang kita utus dan kita jadikannya sebagai satu pimpinan yang khusus dalam keterlibatan pimpinan-pimpinan di bawah sama ada Esko Pendidikan ataupun pimpinan kanan itu sendiri terlibat dalam kegiatan pendidikan yang digerakkan sama ada di daerah negeri ataupun di peringkat pusat sendiri. So itu yang kita di peringkat ABIM persetujui, yang mana kita akan gerakkan dan kita akan sama-sama insya-Allah beri masa dan ruang ni untuk memberikan kepercayaan kepada kepimpinan untuk kita dekati, walaupun ada dalam kalangan kata apa guru, kita tak semestinya kita nak pergi ni sebab nak kena kenal, tak. Ada yang saya pergi dia kata dapat jumpa dengan presiden, kata dia Google dapat jumpa kata apa kenal lah dengan pimpinan-pimpinan semasa hari ni. So antara yang saya sebutkan khusus dalam ucapan dasar mengambil kira semangat kata apa ABIM itu sendiri sebagai suatu gerakan yang menggagaskan kefahaman falsafah kependidikan kebangsaan, lebih-lebih lagi dengan pengenalan kita sebut selalu tentang pendidikan Al-Hikmah, yang mana kerangka besarnya, cisteranya adalah berkaitan dengan bagaimana kita nak membina bukan sekadar otak-otak manusia tapi membina watak-watak manusia. Saya sebutkan juga khusus dalam ucapan
dasar itu adalah dalam keadaan kita melihat kepada peranan yang dimainkan oleh almarhum Datuk Dr. Siddiq Fadil sendiri. Bila mana kita sebut tentang peranan kita ni bukan sekadar sebagai human transformer dan juga culture builder, merubah manusia, merubah anak didik kita, merubah kita sebagai seorang guru, dan pada masa yang sama membina satu culture yang menjadi niche ataupun kebitaraan sekolah kita sendiri. Persoalan yang kita boleh sebutkan kat sini, dalam banyak-banyak sekolah yang ada, ribuan guru-guru yang ada dan puluhan sekolah yang kita ada ini, bagaimana kita nak membina, kita kata apa, kebitaraan. Kebitaraan tu maksudnya orang rujuk kita tu sebagai kekuatan kita tu apa. So bagaimana kita nak membina kebitaraan dan juga niche kita sebagai sekolah yang menjadi rujukan, yang menjadi pilihan para penjaga ibu bapa yang di luar. Saya maklum ada beberapa sekolah yang mana kita mempunyai pelajar dan juga ibu bapa yang tinggal jauh daripada lokasi sekolah. Ada yang ratusan kilometer jauh daripada sekolah. Ada yang mana anak-anak yang dihantar itu walaupun adik-beradiknya mungkin telah lama habis pada usia sekolah, namun demikian bila ada anak yang baru ni, dia sanggup, orang kata walaupun jauh, untuk memilih sekolah-sekolah kita ni. Bila ditanya, saya ada tanya dengan seorang personality yang mungkin semua orang maklum lah. Kalau di Al-Huda, saya sendiri interview beliau, saudara Amin Idris. Jadi yang personality TV dan juga radio yang selalu kalau di Hot FM tu dia ada jawab soalan kan. So Amin Idris sebagai contoh, dia duduk di Rawang dan hantar sekolah Al-Huda. Saya rasa dia punya kilometer dia jauh. Anak saya pun ada sebut dia ada kawan-kawan dia punya classmate dia walaupun selalu datang lambat, kata, tapi sebab dia duduk jauh, ratusan kilometer katanya datang, tapi sanggup untuk berada dalam sekolah. Bila ditanya, mungkin disebut juga tentang faktor kos, faktor-faktor lain yang menyebabkan pilihan itu, kenapa mereka berada dengan kita adalah sebab peranan guru-guru, silibus yang kita perkenalkan, budaya dan culture yang ada di sekolah itu sendiri membentuk watak dan peribadi anak-anak yang terbukti, proven, dan kita boleh katakan bahawasanya ini antara kekuatan yang ada pada kita, pada sekolah. Jadi saya ucapkan tahniahlah pada guru-guru yang memainkan peranan sebagai duta Al-Hikmah, sebagai kuduah kepada anak-anak murid dan juga guru-guru ataupun kepada sama kita dan juga parents yang ada di luar. Maksudnya nilai yang kita bawa, nilai pendidikan Al-Hikmah yang secara yang kita selalu ditekankan itu bukan hanya dalam bentuk pengajarannya itu di dalam kelas, namun juga kita berikan penekanan dan juga penumpuannya di luar kelas. Dalam keadaan ini saya fikir inilah peranan seorang guru yang memainkan sebagai bukan sahaja sebagai muallim, tapi kita sebut juga tentang peranan kita sebagai muaddib, orang yang mengistil adab, yang memberikan makna kepada diri guru-guru kita. Bagaimana kita nak menjadi seorang yang kita kata yang muallim, muaddib dan juga murabbi yang ada sifat haraki sifatnya. Sebab tu kita sebut guru-guru Habib ini adalah guru-guru aktivis. Kalau kita bandingkan kita dengan guru-guru yang lain, saya fikir mereka tiada satu penetapan dari segi dia punya roh perjuangan gerakan rakyat, gerakan Islam dan juga gerakan kependidikan yang Habib wujudkan. Maka dalam keadaan ini kita pun maklum tentang bagaimana guru-guru yang ada di sekolah-sekolah Habib ni juga adalah merupakan guru-guru yang menjadi pilihan baik di peringkat kementerian. Bila mana ada pengambilan guru-guru, kita dengar tentang bagaimana masalah yang disebutkan oleh pihak sekolah. Guru-guru terbaik kita oleh kerana faktor tawaran, mungkin gaji, mungkin faktor-faktor lain yang menyebabkan kebanyakan guru-guru yang akhirnya memilih untuk keluar daripada sistem kita dan membuat pilihan untuk menyambung ataupun still sebagai guru. Kita tidak ada isu di situ, tapi bersama-sama dengan institusi yang lain ataupun pergi ke
kita kata apa, institusi pendidikan di peringkat yang lebih orang kata apa, baik di peringkat kerajaan. Tapi dalam keadaan itu pun ianya tidak menghalang kita, dan saya fikir itu antara kekuatan-kekuatan yang ada pada penggerak guru aktivis ABIM. Sebut guru aktivis ni maksudnya kita sebagai guru yang bergerak, guru yang bukan saja kekal dan juga berada dalam situasi pembelajaran pengajaran pedagogi yang kita maklum itu, tapi ada peranan-peranan lain yang kita nak supaya sama-sama kita gerakkan, dan kita sama-sama subscribe dengan apa yang diperjuangkan, subscribe dengan apa yang ABIM sedang usaha dan bawa, dan pada masa sama sekiranya kita kata apa, pengisian yang ada itu ataupun sekiranya kita buat pengisian rutin-rutin yang kita selalu lakukan tu, saya fikir ada satu bentuk nilai tambah di peringkat sama-sama di peringkat ABIM juga. Macam mana kita nak perbaiki, kita nak perkemaskan, kita kurangkan gap kalau ada gap yang ada antara ABIM dan juga pihak pengurusan sekolah. Ada ruang-ruang tertentu sekiranya para pimpinan turun ke negeri, maka memang kita nak supaya sesi itu bukan sekadar aktiviti melibatkan aktivis ABIM, tapi kita nak turun pergi ke Taski, turun pergi ke sekolah, kita turun bertemu dengan guru-guru, menyantuni anak-anak pelajar-pelajar kita, dan kita nak supaya kita dapat ruang dan juga peluang untuk kita ada lebih elemen-elemen interaksi antara guru-guru. Kita ambil maklum juga berkaitan dengan bagaimana perlu kepada elemen pembinaan kesatuan yang kita sebut kesatuan hati, kesatuan amal dan juga kesatuan tindakan. Yang kita selalu ungkapkan berkaitan dengan wahdatul qalb, kesatuan hati, wahdatul amal, kesatuan amal dan juga kesatuan tindakan. Wahdatul fiqh, wahdatul amal dan wahdatul qalb. Ini yang kita nak. Maksudnya bila mana ada kesatuan, bila mana ada pertemuan, bila mana ada interaksi dan juga mungkin ada elemen-elemen yang lebih santai sifatnya, saya fikir perlu kita wujudkan. Betul, kadang-kadang saya nampaklah kita fokus kepada anak-anak, kita buat sukan sebagai contoh kepada anak-anak Al-Huda di semua sekolah datang. Baru-baru ni Al-Huda sebagai tuan rumah di UIA tu, kita nampak ramai pelajar-pelajar datang. Orang kata apa, dia ada sesi-sesi yang saya fikir yang kita melahirkan, kita kata pelajar-pelajar yang ada potensi, bakat. Tapi pada masa yang sama mungkin barangkali ada ruang dan kesempatan untuk sesi-sesi yang santai dalam bentuk rekreasi sukan itu juga perlu untuk kita buat bersama-sama dengan para guru-guru yang ada di sini. Jadi kita nak supaya ada elemen-elemen itu bersama dengan guru-guru kita, supaya sesi itu tidak hanya dalam bentuk bila kita datang bagi pengisian, tapi pada masa sama kita datang untuk kita ada sesi yang lebih bermakna, dalam arti kata kita kenal, mengenali, kita tanya pandangan, tanya feedback. Memang kita akui ada banyak feedback bila kita turun, kita jumpa, kita ada sesi-sesi begini, memang ada banyak feedback yang kami dapat di peringkat pimpinan. Memang kita jadikan itu sebagai satu panduan kita, sebagai elemen penambahbaikan kepada kami juga. Dalam keadaan ini, saya fikir bila mana kita turun ke lapangan, turun bertemu di bawah, kita angkat itu dalam bentuk usul di dalam muktamar, sama ada negeri buat muktamar, ada usul yang sama dibawa ke peringkat kebangsaan, maka kita nampak bahawasanya adanya satu elemen penambahbaikan yang perlu dibuat oleh kita semua secara bersama. Maksudnya perkara tu kita tidak mahu diulang-ulang, perkara yang sama dibangkitkan dalam sesi-sesi muktamar itu. Namun demikian, bila adanya proses penambahbaikan secara bersama, saya fikir itu antara perkara yang boleh menyebabkan kita dapat memperbaiki gerak kerja kita di lapangan. So saya fikir ini antara perkara yang kita boleh sama-sama lakukan. Dan dalam keadaan kita berhadapan dengan situasi zaman yang ada hari ini, saya fikir beberapa isu yang penting juga yang perlu sama-sama kita address dekat sini. Antara lain berkaitan dengan bila diumumkan tentang
perihal kenaikan gaji sebagai contoh. Kita nampak macam ada ruang-ruang kita kata gaji minimum, gaji yang bermaruah, especially kepada guru-guru kita. Dalam keadaan itu kita ambil kira juga faktor-faktor lokasi dan lokaliti mereka yang berkhidmat dalam aspek ini yang ada di bandar, di luar bandar, permintaan mungkin dari segi cabaran-cabaran yang ada di peringkat guru-guru. Itu juga satu pandangan dan juga keadaan yang mana kita perlu sama-sama lihat dan bincang. Ada usul-usul sebelum ni juga menyebutkan tentang bagaimana elemen bantu-membantu ataupun kita kenal pasti isu-isu permasalahan yang melibatkan kewangan. Kita baru-baru ni explore juga berkaitan dengan elemen wakaf pendidikan itu sebab memang kita ambil maklum tentang status beberapa sekolah yang masih lagi dalam pembinaan dan juga penambahbaikan ataupun kita nak expand fizikal ataupun nak expand fasiliti di peringkat sekolah. Itu antara perkara-perkara yang bila mana kami di peringkat pimpinan, bila turun ke lapangan, kita buat perkongsian ataupun kita hadir ke mana-mana international conference ataupun saya hadir bertemu dengan delegasi luar negara. Bila kita menceritakan tentang big picture of ABIM itu sendiri, kita sebenarnya memang akan menerangkan tentang institusi pendidikan yang kita ada. Kita terangkan tentang bagaimana ABIM menawarkan khidmat kepada pelajar-pelajar yang ada di bawah gerakan kerakyatan khusus kepada isu pendidikan. Dan dalam keadaan ini kita maklum bila baru-baru ini sebagai contoh disebutkan lebih 100,000 anak-anak pelajar-pelajar yang masuk ke tahun 1 yang belum menguasai 3M sebagai contoh. Kita ambil maklum tentang kos-kos yang sangat tinggi dalam elemen pendidikan, terutamanya kepada anak-anak yang di bawah usia 7 tahun. Itu cabarannya dalam keadaan kita maklum tentang banyak juga orang kata isi yang ditutup oleh faktor-faktor yang pelbagai. Tapi pada masa sama ada isi yang sebenarnya bila kita dapat feedback yang positif daripada masyarakat, malah di peringkat taski sekalipun saya ada dapat feedback bahawasanya ada parents tu yang boleh buat perkumpulan alumni pelajar-pelajar taski pun. Maksudnya memang mereka puas hati dan mereka nak supaya kita lebih banyak ruang dan peluang untuk ABIM explore berkaitan dengan pendidikan di peringkat rendah ni. Dan pada masa sama elemen yang lain kita tengok berkaitan dengan pendidikan ala baru yang banyak disebutkan oleh pimpinan hari ini berkaitan dengan pasca normal, pendidikan yang memberikan keutamaan kepada AI teknologi. So itu juga satu lagi sisi yang saya fikir bila mana kita ada benchmark, kita ada niche kebitaraan tadi, dan pada masa sama antara guru-guru, pelajar-pelajar sesama kita sendiri di peringkat sekolah-sekolah yang mungkin kita kata learning from the best practices. Kita belajar daripada model-model terbaik yang kita ada di peringkat sekolah. Barangkali mungkin dalam konteks masa sekarang kita mengambil kira faktor trend anak-anak pelajar-pelajar yang mungkin tak sama dengan batch kita. Kadang-kadang kita mungkin boleh buat perbandingan kita dulu dan kita sekarang, bagaimana generasi anak muda, anak-anak yang pelajar hari ini yang mungkin oleh kerana faktor teknologi, faktor penumpuan dan juga masa yang diberikan itu mungkin sangat sedikit dalam keadaan kita orang kata scroll, swipe, kita kata platform digital, TikTok, Facebook, IG, Reels dan sebagainya ni yang juga akhirnya mempengaruhi kita kata kadar penumpuan masa anak-anak yang ada. So bagaimana kita nak adapt dengan perubahan itu, elemen pedagogi yang kita nak berikan. So AI dalam konteks PDP yang kita ada. So ini antara lain yang memerlukan kita secara keseluruhan untuk melihat kepada lebih besar, maksudnya dari segi program-program the best practices yang kita ada. Sisi yang lain juga yang saya boleh manfaatkan dan sebutkan di sini adalah bagaimana kita nak memanfaatkan keberadaan agensi-agensi ABIM yang besar yang ada ni. Memang kita lihat bahawasanya kadang-kadang bila kita diberikan tanggungjawab untuk berada di dalam sekolah, maka penumpuan dan juga keutamaan kita pada kerja yang kita adalah sebagai seorang guru.
Tapi pada masa yang sama, kita nak sebutkan bahawasanya keluarga besar ABIM itu juga mempunyai beberapa entiti dan juga agensi yang sedang dan kita usahakan secara bersama. Maksudnya daripada segmen wanitanya dengan program-program yang kita buat. Kita ada program dermaga sebagai contoh. Bagaimana kita mengajar dan ada modul untuk kita kata apa, pendidikan reproduktif kepada anak-anak, sentuhan selamat, sentuhan tidak selamat. Kita ada modul-modul yang mana kita dapat khusus daripada PPKN sebagai contoh. Kita ada agensi kemanusiaan bila mana guru-guru sekolah-sekolah menganjurkan kita kata solidariti, kempen untuk Syria, untuk Palestin. Kita ada Global Peace Mission, kita ada Malaysia for Syria. Beberapa acara tertentu kita boleh libatkan dan kita manfaatkan keberadaan agensi-agensi yang memang ada. Tawaran-tawaran sebelum ni saya dalam perkongsian dengan guru-guru muda yang hadir dalam sesi retreat itu, bila mana kita ke luar negara khususnya di negara ASEAN. ASEAN sebagai contoh akan datang bila mana kita akan host atau Malaysia sebagai tuan rumah kepada ASEAN untuk tahun 2025. So apa yang kita boleh tawarkan? Mungkin ada perhimpunan guru-guru ASEAN sebagai contoh yang kita boleh gerakkan di peringkat ABIM. Kita libatkan guru-guru di seluruh negara ASEAN ni untuk adakan perhimpunan, adanya pertemuan, adanya sesi-sesi interaktif. Dan baru-baru ni saya nak maklumkan pada tuan-tuan, Alhamdulillah, bila mana kita baru-baru ni diberikan satu anugerah. Anugerah yang memberikan satu pengiktirafan kepada ABIM. Dalam konteks hari ini, bila yalah kita maklum bahawasanya network itu kita dapat sangat last minute, tapi bila mana mereka melalui platform Global Association of Islamic School yang mana mereka telah mengadakan 3 kali sidang di South Africa, di Turki dan kali ini di Malaysia. Mereka buat sesi retreat, tapi saya dimaklumkan yang banyak terlibat dalam Global Association of Islamic School ni adalah ramai daripada kalangan daripada Ikram. Namun demikian di peringkat mereka, bila mana mereka datang ke Malaysia ni, pengiktirafan diberikan kepada gerakan kita. Anugerah khas diberikan kepada Profesor Emeritus Dato' Osman Bakar, sekarang ni Rektor UIA, yang juga merupakan mantan pimpinan ABIM, dulu sebagai Esko Pendidikan, sebagai Setiausaha Agung ABIM. Profesor Osman Bakar antara the most influential Muslim yang 500 ada ni. Profesor Osman Bakar ni salah seorang daripada tokoh kita yang ada selain daripada Datuk Sri Anwar yang dinobatkan sebagai individu yang ke-15 paling berpengaruh di dunia, ke-9 dalam tangga kepimpinan politik. Baru-baru ni bila mana kita hadir, mereka buat retreat. Saya tengok waktu itu dihadiri oleh lebih daripada 30 buah negara. Semua adalah merupakan penggerak dalam Global Association of Islamic School. So apa yang mereka buat baru-baru ni bila mana mereka menjemput kita ke annual retreat gala dinner mereka, dan mereka memberikan award kepada ABIM. Maksudnya Excellent Award kepada ABIM dalam erti kata memberikan pengiktirafan dan juga acknowledgement kepada ABIM dalam konteks kita terlibat dalam kegiatan-kegiatan kependidikan ini. Maka mereka mengakui, mengiktiraf. Maka insyaAllah saya akan follow up balik dengan Presiden untuk Global Association of Islamic School ni. Dan bila mana mereka hadir ke retreat, ya ini last minute yang kita dapat makluman ni Mas Sayang. Sebab memang kat situ kita akan explore apakah the best practices yang mana institusi pendidikan ni dapat kita sama-sama manfaatkan. Dalam tempoh itu sendiri pun saya dah dapat permohonan perbincangan daripada pihak yang berkaitan untuk bagaimana kita boleh memberikan ruang dan juga peluang untuk kita explore dan kita sebutkan tentang peranan-peranan yang kita boleh mainkan dalam konteks ini. Sebagai contoh, bila mana saya menyebutkan tentang peranan yang kita boleh buat ini, maka ada cadangan, ada usul dan juga ada reach out daripada peserta yang buat proposal. Dia sebutkan sebagai contoh
mungkin ada follow up itu telah diberikan kepada email Takmir Pendidikan ABIM. Maksudnya ada daripada mereka yang cuba approach kita dari segi untuk elemen-elemen berkaitan dengan digital transformation berkaitan dengan ABIM School ni. So saya ingat dari segi itu mungkin ada proposal tertentu dari segi perkara-perkara yang lebih bersifat komprehensif sifatnya untuk streamline operation kita, macam mana nak enrich kita punya overall learning experience sebagai contoh, bukan saja kepada pelajar, student, parent dan sebagainya. So ini antara kita sebut, masa saya dapatlah proposal untuk digital transformation. So perkara-perkara ni sebenarnya memang antara ruang-ruang yang kita boleh manfaatkan, yang kita boleh guna dan kita tengok walaupun tak dapat keseluruhan, tapi mungkin ada beberapa perkara tertentu yang kita di peringkat pendidikan ni mungkin ada beberapa input tertentu yang kita cuba improve. Sisi yang lain juga, institusi yang kita aktif, selain saya fikir ini antara approach yang menjadi permintaan sekarang ni, dan ini satu kebitaraan yang perlu sekolah-sekolah ABIM explore. Kita memang mengakui bahawasanya kita adalah merupakan sekolah pendidikan Islam, Muslim majority. Saya tak pasti kalau ada sekolah ABIM yang ada non-Muslim yang datang ke sekolah ABIM. Kalau ada, boleh maklumkan kepada saya kalau ada pelajar-pelajar yang bukan Islam yang datang belajar di sekolah ABIM. Saya tak pasti, kalau ada boleh maklumkan. Tapi bagaimana kita nak memanfaatkan elemen yang kita selalu ungkapkan dalam muktamar ABIM, tema-tema yang kita sebut tentang elemen cosmopolitan. Kita mengakui bahawasanya Malaysia sebagai negara yang multiracial. Kita sebut tentang ta'ayush fisilmi, peaceful coexistence. Kita sebut elemen-elemen hidup bersama dalam budaya damai. So bagaimana sekolah ABIM ini boleh menjadi pelopor yang mana secara peribadi saya dilantik oleh Menteri Perpaduan, Menteri Agama dalam satu jawatan kuasa disebutkan sebagai jawatan kuasa keharmonian antara penganut-penganut agama. Maksudnya kita mewakili Islam dan pimpinan-pimpinan daripada pelbagai agama yang lain. Pengiktirafan diberikan oleh kerajaan dalam konteks ini untuk kita boleh menggerakkan idea untuk kita buat aktiviti-aktiviti bersama-sama dengan pelajar-pelajar yang bukan Islam. So ini ruang dan kesempatan yang saya fikir boleh kita sama-sama gerakkan. Dan saya fikir ada beberapa sekolah yang telah buat. Sebelum ni saya menggunakan model engagement sebelum ni bersama dengan sekolah Sri Sungai Lamal, yang mana kita buat bersama-sama dengan Dongzong, program bersama antara pelajar-pelajar sekolah Islam dan juga pelajar-pelajar sekolah Chinese. So saya fikir itu dibuat, saya dimaklumkan juga mungkin Sri Serban dan beberapa sekolah lain yang saya tak maklum, tapi boleh maklumkan itu. Kalau ada, sila kongsikan. Kita nak war-warkan perkara ni. Program antara sekolah ABIM dengan sekolah Chonghua sebagai contoh, ataupun sekolah-sekolah lain. So ini program yang saya fikir perlu kita buat daripada awal. Maksudnya pelajar-pelajar kita didedahkan dengan lebih awal pendekatan untuk mereka ada sesi interaktif bersama dengan pelajar-pelajar daripada agama yang lain. So ini satu ruang yang sangat bagus untuk kita gerakkan, untuk kita sama-sama manfaatkan. Dan ini juga antara lain saya sebutkan sebagai, dalam ucapan dasar saya sendiri pun saya sebutkan sebagai dalam tajuk Dialog of Life, dialog kehidupan. Program-program yang kita buat, saya sebut tentang pengalaman ABIM sebelum menganjurkan program bersama dengan Sekolah Menengah Islam ABIM Sungai Raman dan pelajar Sekolah Menengah Cina dan juga Sekolah Tamil. Dari segi pendekatan dialog non-verbal yang kita sebutkan sebagai performing mode, maksudnya kita nak mereka ini ada ruang dan kesempatan untuk adanya elemen-elemen kepercayaan, elemen-elemen yang tertentu yang kita sama-sama gerakkan, keadilan, kehormatan, kasih sayang, persaudaraan dan sebagainya. So ini antara perkara yang kita nak, kalau boleh sama-sama kita mobilize, kita gerakkan. Saya terus bagi so-called homework dan juga task tertentu yang kita boleh sama-sama gerakkan. Dan saya fikir itu mungkin kesempatan yang ada pada malam ni lah untuk saya manfaatkan. Kalau boleh dapat kita susun, kita atur, dan kita naklah kalau boleh setiap sekolah tu
kalau kata setiap bulan tu ada ruang dan kesempatan untuk saya turun ke sekolah-sekolah, pergi ke sekolah-sekolah, pergi ziarah, pergi jumpa dengan guru-guru, temu dengan pelajar-pelajar. Kalau dapat susun tu memang baik, dan kalau boleh kita nak ada sesi-sesi santai, interaktif dengan guru-guru yang ada juga pada waktu tu. Dia tidaklah datang hanya untuk meeting, tapi kalau dapat atur untuk kita buat aktiviti secara bersama, mungkin dalam bentuk game dan sebagainya, itu yang saya sebutkan awal tadilah, supaya ada ruang-ruang dan kesempatan untuk kita buat engagement dengan guru-guru yang ada. Terakhir, saya ucapkan terima kasih pada semua kita kata apa, di peringkat penyelia guru, pengurus. Sebutkan insyaAllah di peringkat ABIM kita akan selaraskan untuk kita namakan, kita lantik perwakilan-perwakilan kita di peringkat ABIM negeri untuk terus ada sesi bersama-sama dengan pihak sekolah. Kami akan dengar feedback yang mungkin dimaklumkan oleh guru-guru. Saya berikan penghargaan juga kepada guru yang bersama-sama dengan kita menggerakkan aktiviti, memberikan kepercayaan kepada saudara terlibat dalam ABIM. Penglibatan bukan saya sebut tadi sekadar hadir muktamar, tapi kalau boleh saya nak guru-guru inilah yang menggerakkan ABIM kita di daerah. Kalaupun ada penilaian untuk kenaikan gaji ke, penilaian kalau untuk prestasi ke, saya fikir perlu ada satu lagi elemen untuk memastikan penilaian itu perlu diambil kira sekiranya guru-guru itu adalah merupakan mereka yang aktif menggerakkan ABIM di lapangan. So kalau tak ada penglibatan tu, kalau tak terlibat langsung, kalau sekadar datang sekadar usrah itu, saya fikir tak cukup lagi syarat untuk apa-apa elemen prestasi. Saya nak kalau boleh kita nak guru-guru terlibat sama. Termasuk juga saya sebutkan tadi, guru-guru diberikan peluang kalau ada ruang pergi ke overseas untuk bukan saja pergi dalam soal kita belajar daripada best school kat luar, tapi mereka juga ada peluang untuk khidmat bakti, mengajar bahasa Melayu kepada pelajar-pelajar yang memerlukan kita. Contoh di negara-negara minoriti Muslim, jiran-jiran kita di Filipina, di Indonesia, di Thailand. Memang bila kita hadir Kemboja sebagai contoh, dia nak malah ada beberapa sekolah yang kita buat di luar, bila kita dengar, kita maklum bahawasanya sejarah ABIM ini juga telah ekspor pendidikan kita ke luar negara. Mereka menggunakan silibus ABIM. Mereka menggunakan silibus yang kita sedang ajar ni, maksudnya silibus yang sama saudara ajar ni, diguna pakai oleh mereka yang berada di luar negara yang lain. So ini nak membuktikan bahawasanya relevan apa yang kita buat sekarang. So kalau itu dimanfaatkan sebaiknya, kita pergi, kita engage, kita buat penerusan, ada exchange. Mereka datang ke tempat kita, ada ruang untuk mereka juga belajar daripada best practices yang ada pada sekolah-sekolah ABIM ni. Maka itu ruang-ruang yang saya rasa boleh kita sama-sama manfaatkan. Di peringkat kami, khususnya ABIM, kalau ada ruang-ruang kesempatan ni untuk kita explore dan kita aktifkan guru-guru kita ni, supaya ruang itu bukan saja dalam kalangan mereka yang berada di pusat, berada yang di peringkat pentadbiran, tapi guru-guru kita di bawah ni juga perlu untuk kita perkemaskan. Saya nak kalau boleh ada diperkenalkan anugerah-anugerah khusus tokoh-tokoh guru-guru ABIM. Kita nak tahu siapa tokoh-tokoh guru ABIM ni, apa keistimewaan dia, cara pengajaran dia, apa yang terbaik ada yang boleh diraikan oleh guru-guru kita di seluruh negara. Barangkali sesi-sesi pertemuan macam ni kita perlu perbanyakkan. Pertemuan dalam bentuk fizikal pun saya rasa lebih baik, dan dalam keadaan itu kita perlu create kita punya own cluster ataupun segmen kita. Saya pernah berinteraksi dengan guru-guru dipanggil sebagai apa istilah yang macam istilah guru-guru influencer macam itulah dipanggil edufluencer ke macam itulah. Maksudnya di peringkat sekolah ABIM ni pun sebenarnya kena ada kelompok-kelompok yang begitu, yang memang kita tahu dia ada passion yang sangat baik dengan anak-anak murid, dia tonjolkan dengan baik, maksudnya dia ada sosial medianya, ada Facebooknya. Saya minta alang-alang dah semua online ni, kalau kata 160 orang yang ada malam ni belum like Facebook ABIM ataupun follow Instagram ABIM, sila berbuat demikian. Maka dekat situ mungkin anda akan tahu apa kita punya aktiviti yang kita buat. Kalau nak follow saya pun tak ada masalah. Saya pun selalu juga kerap kita update kita punya aktiviti melalui platform sosial media. Mungkin kat situ kita lebih terus berinteraksi, terus kalau ada pandangan, ada cadangan, ada apa-apa usul, ada apa-apa nak jemput ke sekolah ke apa, sila, saya tak ada masalah.
boleh follow ataupun pergi ke Instagram, TikTok Fahmi Samsudin atau Fahmi_Samsudin. Boleh ke sana, dan kita nak supaya kerja ABIM tu akan diperkuatkan dengan keberadaan guru-guru. Saya nak sebutkan bahawasanya guru-guru adalah sebahagian daripada penggerak ABIM. Maka keberadaan kalian sangat penting. Kalian adalah mewakili kami. Kalian adalah merupakan individu yang sebenarnya menggerakkan agenda kependidikan ABIM secara bersama. Maka jangan kita rasa apologetik, jangan rasa macam takut, jangan rasa kita rasa macam biasalah kita sekolah ABIM gitulah. Tak ada. Kita sekolah yang menjadi contoh. Kita adalah merupakan sekolah yang terbukti melahirkan pimpinan. Saya ramai kawan-kawan yang saya jumpa yang mana bila dia tahu saya sebagai pimpinan ABIM, mereka bangga mengatakan mereka adalah alumni sekolah ni. Saya dulu sekolah sini. Saya pergi belajar kat Taski. Saya tak ada background tu. Saya peribadi, saya tak ada Taski, saya tak pergi sekolah ABIM. Saya hanya mengenali ABIM waktu saya belajar di universiti. Maka dalam keadaan itu saya jumpa ramai kawan-kawan kita yang memang mereka datang daripada sekolah ABIM. Namun sayang, kalau kita tak manfaatkan alumni tadi, kita tak manfaatkan mereka menyanyikan lagu ABIM setiap kali hadir ke sekolah. Hari Isnin, lagu ABIM, hafal budak-budak ni. Saya tengok, kagum, pelajar-pelajar sekolah. Dia nyanyi ABIM, semangat. Saya buat kat TikTok saya, ramai orang komen dekat TikTok saya, sekadar untuk kita merakam nyanyian pelajar-pelajar mengenai sekolah ABIM. Tapi sayangnya lagi kalau kita tak manfaatkan pelajar-pelajar ni untuk menerangkan ABIM tu apa. Menerangkan bahawasanya ABIM inilah merupakan gerakan yang mempelopori gerakan Islam. ABIM sebagai gerakan yang membawa naratif perjuangan kebangkitan Islam. Membawa naratif kalau kita kata pemakaian tudung, budaya memberikan salam. Kalau nak sebutkan itu sangat banyak. ABIM melahirkan tokoh yang most influential dekat dunia ni, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai pimpinan. Maka dalam keadaan itu saya fikir ini adalah sekolah gerakan, sekolah yang mana kita nak supaya ahli-ahli kita, dia subscribe dengan apa yang kita buat. Kita subscribe dengan perjuangan yang ABIM buat dan kita manfaatkan sebaiknya ruang dan kesempatan ini. Terima kasih banyak-banyak ruang atas kesempatan. Kalau ada ruang-ruang soalan ataupun ada apa-apa nanti kita boleh interaksi. Kalau bukan di platform ni, mungkin nak message ke, nak direct ke, nak kemas kini ke apa-apa, tak ada masalah. Saya sebutkan tadi, like Facebook ABIM, follow Instagram ABIM dan agensi-agensi berkaitan dengannya. Maka di situ nanti saudara akan tahu dan maklum tentang apa yang kita buat, gerak kerja yang kita laksanakan, insya-Allah. Mudah-mudahan kita bukan hanya belajar, mengajar, sedia untuk diajar dan bersama juga kita tahu apa yang gerakan kita sedang lakukan di lapangan. Terima kasih atas ruang dan kesempatan dan jemputan untuk saya pada malam ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan, mohon maaf kalau ada salah silap, maka itu adalah keselipan ataupun kekurangan diri saya. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat berjumpa secara fizikal. Qul qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu apa intisari dah masuk ke tu intisari apa nama ucapan dasar? Saya dah sekali, saya dah masukkan sekali. Oh Kalau Ustaz gitu. tak faham tak tahu. Cuma apa slide apa buku ucapan dasar, tag ucapan dasar tu memang anda dah forward kepada semua guru-guru besar yang kita minta supaya sampaikan kepada semua guru-guru di sekolah. InsyaAllah akan dikongsikan oleh mereka dan apa sesi malam ni juga adalah rakaman, kita rakam untuk didengari oleh apa guru-guru yang tidak sempat mendengar pada malam ni. Jadi kita buka ruang kepada guru-guru peserta-peserta pada malam ni untuk beri ucapan, beri soalan atau apa saja pertanyaan yang ingin dikemukakan, silakan. Mana? Presiden sebut tadi dia duk lipat baju apa tengah duk cakap termute ke apa tak sedang tu. Tadi saya nampak ada cikgu tengah makan Maggi kot dia. Mana sila?
Allahu Akbar. Jadi apa? Kita nak pergi terus ke agenda ni, nanti kita tunggu. Hai. Semua dah faham ni? Allahu Akbar, hebat. Kalau faham, alhamdulillah. Kalau tak faham, perlu pencerahan tu, kita kena jumpa lah. Okey, kalau gitu kita kau ada presiden nak bagi satu dua apa terakhir sebelum kita nak serah kepada Haji Musleh untuk apa beri rumusan dan penutup. Saya ingat apa yang saya sebutkan ni dia bukan datang daripada saya secara peribadi, tapi adalah merupakan daripada concern semua kita kongsikan. Saya maklum bila kita sebut bahawasanya ada perkongsian dengan guru-guru pada malam ni, memang kita cuba dapatkan input daripada pimpinan, teman-teman, apa yang terbaik yang kita boleh kongsikan. Dan saya fikir memang ada ruang dan kesempatan tu perlu kita explore, mungkin dari segi kaedah dan juga pendekatan kita yang kita anggap sebelum ni sekadar rutin tu ada buat, tapi maksudnya kalau kita kata sekadar rutin, perlu kita lihat kembalilah apa yang kita boleh ubah suai, kita sesuaikan dengan konteks masa, yang mana kita rasa boleh kita adjust, macam mana kita boleh manfaatkan secara bersama. Di peringkat ABIM kita cubalah usahakan sehabis mungkin untuk menjadikan keutamaan kita kepada soal kependidikan ni adalah sebahagian daripada agenda ABIM dan pimpinan semasa sekarang ni lah. Terima kasih. Okey, jadi kita ucap ribuan terima kasih pada Presiden. InsyaAllah kita akan bekalkan video ucapan Presiden pada malam ni kepada semua sekolah-sekolah, kepada guru-guru untuk yang tak sempat mendengar untuk menyertainya. Okey, jadi kita pergi ke sesi akhir, iaitu sesi rumusan dan ucapan penutup oleh Tuan Haji Musleh, Ketua Pengarah TPA Takmir Pendidikan ABIM. Dengan segala hormatnya, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya, Presiden Angkatan Beli Islam Malaysia, Saudara Fahmi, Ustaz Naim, rakan-rakan pengarah dan para guru sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita telah berkesempatan bertatap muka secara dalam talian dengan pimpinan tertinggi Angkatan Beli Islam Malaysia. Jadi kalau ikut rekod lalu, bekas-bekas pimpinan ABIM ini, khususnya pimpinan tertinggi ini, dia akan menjadi orang-orang yang penting dalam konteks penggerak kepada kepimpinan negara seluruhnya. Dan ini antara uniknya ABIM dalam konteks mengetengahkan pimpinan-pimpinan muda yang akhirnya tampil sebagai pimpinan di peringkat nasional. Dan pada malam ini kita memang memanggil khusus Presiden untuk khususnya mengimbau tentang gagasan dan juga wawasan yang diketengahkan dalam muktamar yang lalu. Walaupun mungkin dalam kesempatan pada malam ini tak dapat menyinggung banyak, tetapi kita titipkan teks ucapan beliau yang penuh untuk dihayati dan sedapat mungkin dibengkelkan untuk dilaksanakan dalam bentuk agenda bertindak yang sebenarnya sangat penting kepada guru-guru aktivis atau guru-guru dinamik yang Saudara Fahmi sebutkan tadi. Kita memerlukan guru-guru aktivis ini untuk menggerakkan tanzim haraki di peringkat sekolah. Dari segi urutannya, tanzim haraki ini kita menggerakkan usrah sebagai mekanisme yang paling asas dalam konteks pembinaan kader-kader Islam, kader-kader Muslim.
dan sewajarnya tarbiyah usrah ini dihayati ya, dan diikuti oleh murabbi, oleh para guru ya, dengan tarbiyah ruhiyahnya ya, dengan pembacaan maksurat ya, amalan-amalan zikir ya, zikir sebagai gerbang ataupun pintu besar ya untuk menghubungkan antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi kita jadikan amalan-amalan zikir ini sebagai bekal ya untuk perjalanan dakwah ya, kerana perjalanan dakwah ini berat ya, rintangannya banyak, halangannya banyak, kita memerlukan bekal ya. Dan antara bekal yang mujarab adalah zikir-zikir yang maksud ini ya. Selain daripada kemudiannya kita akan dibawa dalam konteks Tanzim Harak ini selepas kita berusrah ya, kita bina wahdatul fik ya, kesatuan berfikir, kita ikuti tanbrin ya, latihan-latihan ya, dengan qiyamul lail, latihan-latihan bagaimana kita nak menjadi penggerak kepada gerakan dakwah itu ya. Dan muktamar itu adalah kemuncak ya. Muktamar ini kita biasanya tradisi dalam ABIM ini, muktamar ABIM ini memang kita akan mendengar ya gagasan-gagasan besar ya, ucapan-ucapan yang menggalurkan tentang fokus terkini ya, apa yang kita harus lakukan sebagai gerakan dakwah ya, yang sifatnya alami ya, yang sifatnya terbuka ya. Dalam kalau dalam konteks realiti sekarang ini kita sedang berdepan dengan kemelut ya, bagaimana sebuah institusi yang sebelum ini didambakan sebagai institusi yang menjadi pilihan masyarakat, Al-Arkam dan Global Ikhwan sebagai contoh ya, yang terperangkap dalam kepompong akhirnya kesesatan begitu ya, kerana sifatnya inklusif sangat ya. Tapi kita sebagai gerakan dakwah yang sifatnya eksklusif, maknanya boleh dinilai ya, oleh semua pihak, sama ada dalam negeri ataupun dalam konteks di luar negara ya. Maknanya kita berkongsi dalam konteks gerakan dakwah ya, di peringkat setempat, serantau dan di peringkat antarabangsa ya. Jadi hubungan kita itu sebesar itu ya. Jadi kita sedang bersyukur berada dalam suatu jamaah besar yang sebenarnya mudah-mudahan ya berada pada landasan yang tepat ya untuk menjadi petugas dakwah ya. Kita mudah-mudahan mulakan sebagai guru aktivis ya, dan kita sewajarnya ya menjadi penggerak masyarakat ya di mana kita tinggal ya. Kita ambil peluang ya menjadi penggerak di surau, di masjid ya, dalam komuniti ya, untuk memaksimalkan sumbangan kebaktian kita ya, dalam konteks dalam konteks pembinaan karakter yang kita sedang usahakan dalam kalangan murid kita adalah melahirkan generasi yang mampu melaksanakan kebaktian ya. Itu antara kemuncak karakter yang kita harapkan ya, yang kemudiannya dia akan boleh pertamanya meletakkan dirinya pada posisi yang betul ya, boleh menyumbang kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada komuniti dan seterusnya ke peringkat negara ya. Dan dalam konteks ini ABIM boleh berbangga kerana kita memiliki antara aktivis NGOs yang terbesar ya. Keupayaan kita menggerakkan NGOs baru dan memberi ruang yang luas dalam pelbagai bidang ya, dalam konteks memberi ruang kepada generasi muda. Jadi kita harapkan guru-guru akan mengambil peluang ini, khususnya guru-guru muda ya, untuk menggilap potensi ya, menjadi aktivis dakwah sebenarnya ya. Dan saya kira pengalaman sepanjang perjalanan dakwah ini saya kira menjadi orang yang beruntung ya. Ya benarlah janji Allah SWT, intan surullah hayan surkum itu ya. Barang siapa yang menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu ya. Dan sebagai orang yang orang kata orang tua dah maknanya dalam kelompok ini, memang kita berasa betul lah maknanya kemanisan ya,
bahkan ghanimah yang kita perolehi daripada perjalanan dakwah tu yang Allah kurniakan kepada kita, ya. Nikmat kesihatan, nikmat kesenangan, ya, nikmat kesejahteraan keluarga, ya. Jadi inilah janji-janji Allah yang sebenar-benarnya berlaku, ya. Dan kita telah lalui, ya. Sahabat yang berada dalam jalan ini memang sangat merasainya, khususnya bagi yang mengamalkan apa yang disebut sebagai tuntutan tarbiyah ruhiyah, ya. Jaga maksuratnya, jaga amalan salawatnya dan zikir-zikir yang asasnya untuk menjadi bekal dalam perjalanan dakwah supaya kita terus boleh mampu sustain, ya, sehinggalah usia kita di peringkat orang kata usia lama lah, ya. Untuk terus dapat menyumbang bakti, ya. Jadi itulah harapan kita untuk sama-sama, ya, menggerakkan guru-guru aktivis di peringkat sekolah, ya, dengan kita harapkan mampu menjadi pelengkap kepada kekurangan kepimpinan-kepimpinan di peringkat negeri dan daerah, yang kita harapkan, ya, guru-guru kita akan membuat pengisian yang sewajarnya. Jadi insya-Allah maknanya ruang bicara dengan pemimpin pelbagai lapisan ini dia akan dapat memandu kita untuk menggerakkan, ya, aktiviti-aktiviti dakwah di peringkat sekolah, aktiviti pembangunan personality dan karakter, ya, pelajar dengan lebih tersusun dan tidak dijumutkan, ya, tidak disempitkan dengan perkara-perkara yang boleh menjadikan dinamika pelajar itu nanti akan terencat. Jadi penglibatan kita penglibatan aktif dalam aktiviti usrah, tamrin dan muktamar ini memang penting, ya, dan memang sewajarnya, ya. Sekolah harus meletakkan portion, ya, skor macam yang Saudara Fahmi sebut tadi untuk prestasi tahunan guru ini, portion penglibatan dalam jamaah itu harus diberi perhatian. Terus terang dalam konteks takmir pendidikan ABIM pun terus terang saya sebutkan, ya, kita memberikan skor yang tinggi, ya, untuk untuk staf kita, ya, dalam konteks terlibat dengan aktiviti jamaah ini. Kerana ini sangat penting, ya, kerana kita bimbang, ya, kita bekerja di bawah institusi pendidikan jamaah. Kalau kita tidak terlibat dengan program jamaah, kita sebenarnya mungkin tidak dapat fulfill, ya, menyempurnakan misi sekolah perjuangan, ya, yang sebenarnya ramuan ataupun ingredient untuk menjayakan misi sekolah perjuangan itu sangat banyak, sangat besar, yang memerlukan komitmen berterusan, ya. Jadi tahniah, terima kasih banyak, ya, kepada guru-guru yang bilangannya melebihi hari ini, melebihi 160 lebih, ya, terlibat dalam uswah, ya. Dan insya-Allah, ya, kita berada berterusan, ya, untuk bersama-sama dalam uswah ini bagi mendapatkan beberapa pengarahan baru, input baru daripada khususnya rakan-rakan pimpinan dan juga ilmuwan yang akan dapat menjadi penggerak kepada dinamika ataupun keupayaan kita untuk terlibat dengan lebih maksimum, ya, sebagai petugas-petugas dakwah. Jadi saya ucapkan tahniah kepada Saudara Fahmi yang telah mampu meletakkan diri, ya, dalam posisi di peringkat internasional sebenarnya, ya, sebagai aktivis, ya, sosial, ya, dan kita bawa ke kepimpinan tertinggi ABIM, dan mudah-mudahan dia menjadi simbol, ya, kepada legasi mengisi keperluan, ya, kepimpinan penyusul pimpinan tertinggi negara nanti, ya. Jadi kita ada tugas besar untuk menjayakan, ya, misi Malaysia Madani ini, ya, mudah-mudahan ini menjadi platform yang baik untuk kita berkongsi pemikiran-pemikiran baru, ya, yang kita akan hidangkan dari semasa ke masa. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih
pada Saudara Fahmi yang dapat bersama-sama pada malam ini, dan macam kesediaan beliau akan turun ke sekolah-sekolah. Ahlan wa sahlan wal marhaban, ya. Kita galakkan pimpinan-pimpinan ABIM di semua peringkat untuk menyantuni sekolah-sekolah kita di peringkat Tazki, Sri, SMI dan Tahfiz, ya. Mudah-mudahan dia akan dapat memberikan semangat yang lebih tinggi kepada guru-guru kita di peringkat sekolah. Terima kasih pada juga Penis Naim yang menjadi penggerak kepada uswah berterusan ini. Jadi sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Fahmi, rakan-rakan CEO, pengetua guru besar, rakan-rakan guru sekalian, ya, serta penggerak pendidikan jamaah di semua peringkat. InsyaAllah ketemu lagi dalam uswah 2 minggu yang akan datang. Sehingga sekadar itu saya sudah dengan lapas menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Tuan Haji Musleh yang memberi rumusan dan ucapan penutup pada kita, pada saudara Fahmi, Presiden ABIM yang sedia membuka ruang seluasnya untuk berinteraksi direct dengan beliau atau melalui Instagram. Itu nanti kita minta tolong Presiden bagi link kepada kita untuk kita war-warkan di peringkat sekolah supaya Facebook AB apa semua dapat di-like, dapat dilihat, dapat dihubungi secara direct dengan Presiden dan timnya untuk membantu, mendengar, turun dan berinteraksi secara langsung dengan guru-guru dan sekolah-sekolah di semua negeri. Jadi sekali lagi kita ucap ribuan terima kasih pada pembentang kita, Presiden ABIM yang sudi meluangkan masa, seluruh pimpinan YTP, seluruh pimpinan sekolah, guru-guru, CEO, guru besar, pengetua dan semua yang terlibat pada malam ini. Semoga Allah Ta'ala beri keberkatan kepada kita, teruskan Allah Ta'ala melapangkan perjuangan kita, memudahkan seluruh gerak kerja kita. Jadi kita sudahi uswah pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanallah.